Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Khairul Amal, pengurusi qaryah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, datuk-datuk, datin-datin, para asatidzah, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan membincangkan serba sedikit berkenaan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada kertas yang dibekalkan kepada hadirin dan hadirat, yaitu pengantar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu siapakah yang dimaksudkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di samping kita membahaskan serba sedikit dengan metodologi yang dibawa oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, oleh imam-imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita tidak dapat menyentuh semua perkara, cuma kita akan menyentuh beberapa topik yang saya rasakan sangat penting untuk kita bahaskan dan kita perbincangkan. Yang pertama sekali kita nak membincangkan tentang kekeliruan tentang tafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bilakah permulanya era Ahlus Sunnah wal Jamaah, perpecahan umat Islam, tafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, sumber pegangan Ahlus Sunnah, ciri-ciri Ahlus Sunnah, dan nanti kita akan mengakhirinya dengan kesimpulan. Bila kita menyebutkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, di kertas yang ada pada tangan tuan-tuan itu ada satu tajuk yang besar, yaitu dalam 2.0, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapakah yang dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jadi tuan-tuan, dalam kertas yang disebut yang ada pada tuan-tuan ini disebutkan di sana, yaitu sesetengah pengkaji mengatakan bahawa nama Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul pada zaman imam mazhab yang 4, yaitu daripada zaman Imam Abu Hanifah, sama ada pada zaman Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Syafi'i atau Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Namun ada pula yang berpendapat muncul pada zaman Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan ada juga yang berpendapat bahawa nama tersebut muncul sekitar abad ke-7 Hijriah. Dalam kertas ini saya sebutkan beberapa fakta yang dibawakan, di antaranya adalah kalam yang dinakalkan daripada generasi sahabat yang junior, seperti Abdullah bin Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas menyebutkan tentang tafsiran yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, yaitu pada hari yang mana pada waktu tersebut ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Dia kata di hari kiamat besok di kalangan manusia ini ada yang mukanya hitam dan ada yang mukanya putih. Kemudian fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa ahlus sunnah wal jamaah wa ulul ilmi. Maka kata Abdullah bin Abbas, apabila dikatakan mereka yang putih wajahnya, yang bersinar wajahnya, yaitu merujuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mereka yang menuruti, menjejaki perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga jamaah daripada para sahabat, daripada para tabi'in, daripada tabi'in, yang mereka itu sambung menyambung, bertali arus sanadnya sehinggalah pada zaman sekarang ini. Dan mereka itu juga adalah mereka yang memiliki ilmu, yakni orang-orang yang berilmu, para alim ulama. Itulah mereka yang diputihkan wajahnya.
Kemudian wa ammal ladzi naswaddat wujuhuhum, dan adapun mereka yang mana hitam wajahnya, muka mereka hitam, fa ahlul bid'ah wad dhalalah, mereka merupakan adalah pengikut-pengikut bid'ah dan pengikut-pengikut kesesatan. Ini perkataan ini dinaqalkan daripada Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Tafsirul Quranil Azim. Kita boleh lihat di sana tentang tafsiran ayat yang ke-106 surah Ali Imran. Maka perkataan Ahlu Sunnah wal Jamaah ini telah pun dimulakan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dia merupakan sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia merupakan sepupunya Nabi, dan dia merupakan seorang yang berbaiah dengan Nabi ketika masih kecil, masih kanak-kanak lagi. Maka beliau bersama dengan sahabatnya yang masih kanak-kanak itu telah berbaiah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta dalam Sahihul Bukhari juga menyebutkan, yaitu Abdullah bin Abbas ini tidur di rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia menceritakan dia mendengar suara Nabi ketika Nabi tidur. Nabi bertanya, budak itu dah tidur ke belum? Itu Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas ini juga didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah Abdullah bin Abbas sebagai ulama yang besar, ulama yang berkeahlian dalam bidang tafsir. Namun ada juga pendapat Abdullah bin Abbas ini, pendapatnya agak gharib, agak ganjil. Kalau dibawa ke dalam tengah masyarakat kita pada hari ini, maka orang akan bergorok, tuan. Bergorok tak? Akan bergaduhlah orang, ya. Antaranya isu berkorban dengan ayam jantan. Dia mengharuskan boleh sahaja. Kalau nak berkorban, boleh berkorban dengan ayam jantan. Ayam boleh buat korban? Tak boleh. Jadi ulama kita telah mengatakan dalam mazhab Syafi'i tidak boleh kita melakukan korban melainkan dengan binatang ternakan, an-ni'am. Baik. Namun tidak dinafikan kehebatan Abdullah bin Abbas, sehingga kan Al-Imam Ibnu Katsir menakalkan pendapat Abdullah bin Abbas ini. Kemudian kita nakalkan di sini bahawasanya perkataan Ahlu Sunnah wal Jamaah telah pun dimulakan ketika zamannya Abdullah bin Abbas, iaitu zaman selepas daripada zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat. Dah tu riwayat daripada Imam Malik bin Anas, ditanya tentang siapa Ahli Sunnah wal Jamaah. Namun ada juga ketika mana di zaman Imam Malik radhiyallahu taala anhu, iaitu orang datang bertanya kepada Imam Malik. Dalam kertas tuan-tuan itu di muka surat yang ketiga, ya. Surat yang ketiga. Ja'a rajulun ila Malik faqala ya Aba Abdullah as'aluka an mas'alatin aj'aluka hujjatan fima baini wa baina Allah. Qala Malik ma syaa Allah la quwwata illa billah. Sal. Qala man ahli sunnah? Qala ahli sunnah alladhina laysa lahum laqabun yu'rafuna bih, la jahmiyun wala qadariyun wala rafidiyun. Dia kata seorang lelaki datang kepada Imam Malik lalu bertanya, wahai Abu Abdullah, aku akan bertanya kepadamu satu soalan. Aku akan menjadikan anda sebagai hujjah antara aku dengan Allah Ta'ala. Maka Imam Malik menjawab, Masya Allah, tidak ada kekuatan tanpa pertolongan Allah. Tanyalah. Ia berkata, siapa Ahlu Sunnah? Siapa Imam Malik? Imam Malik ini zamannya selepas zaman tabi'in, jauh daripada zaman sahabat, tabi'in, tabi'in. Maka dia berada selepas daripada zaman tabi'in. Dan Imam Malik ini merupakan guru kepada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Imam Malik ini mengatakan Ahli Sunnah itu adalah golongan yang tidak memiliki julukan sebagai pengenan. Mereka
Nah, sebenarnya mereka seperti nama Jahmiyah, Qadariyah dan Rafidah. Dia kata mereka itu bukan Jahmiyah, mereka itu selain daripada Qadariyah, mereka itu selain daripada Rafidah. Pada zaman itu, perkataan ahli sunnah ini merujuk kepada orang yang mengikuti perjalanan Nabi dan para sahabat. Namun mereka yang terkeluar daripada itu adalah golongan Qadariyah, golongan Rafidah daripada Syiah, dan golongan Jahmiyah. Maka selain daripada Jahmiyah, selain daripada Qadariyah, daripada puak Mu'tazilah, dan selain daripada Rafidah, mereka itulah ahli sunnah. Makna dia, pada zaman Imam Malik ini telah pun ada ahli sunnah wal jamaah. Cuma Imam Malik memperkenalkan ahli sunnah itu dengan mengatakan selain daripada firqah yang sesat itu, mereka adalah ahli sunnah. Maka pernyataan Imam Malik itu yang saya boldkan dalam kertas ini, saya boldkan dia, saya tebalkan, hitamkan tulisan tu, istilah ahli sunnah wal jamaah merupakan satu nama khusus bagi umat Islam yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajaran sahabat Nabi. Itu dikatakan ahli sunnah. Kerana yang lain daripada itu telah diberikan nama julukan seperti puak Jahmiyah, puak Rafidah, puak Qadariyah dan sebagainya. Namun yang tidak memiliki gelaran itu, mereka itulah ahli sunnah wal jamaah, yang mana mereka pada masa itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perpecahan umat Islam, tuan-tuan boleh lihat pada muka surat yang depan sekali, pada poin dia 1.0, perpecahan umat Islam. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Habib Abdul Rahman Al-Ba'lawi, Bughyatul Mustarsyidin membahagikan 73 firqah, iaitu fahaman Syiah. Ini merujuk kepada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh tengok hadis tersebut di muka surat yang ada hadis yang dibawakan, iaitu berkenaan dengan Nabi mengatakan sataftariqu ummati, umat aku akan terpecah kepada beberapa golongan, akan terpecah kepada beberapa golongan, kepada 73 golongan. Dia kata 72. Kemudian semua dalam neraka. 73 golongan semua dalam neraka, melainkan satu golongan sahaja. Maka sahabat bertanya, siapakah mereka itu? Mereka itu adalah ahlus sunnah. Ya, hadisnya ada saya bawakan dalam kertas ini, namun tak mengapa tuan-tuan. Ya, yang penting dia terpecahnya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepada 73. Maka dikatakan kesemuanya akan masuk neraka, melainkan satu puak yang tidak akan masuk neraka. Bahkan mereka itu digelarkan dengan firqah najiyah, mereka itu terlepas daripada neraka Allah Subhanahu wa taala jikalau mereka beramal saleh, beriman kepada Allah, beramal dengan amal yang saleh, yang disuruh dibuat, yang dilarang ditinggal, maka mereka ini terlepas daripada azab api neraka. Baik, maka ulama kita di antaranya Habib Abdul Rahman Al-Ba'lawi, dia memecahkan 73 golongan itu. Kerana pada masa zaman ini, zaman pengarang kitab ini, Habib Abdul Rahman ini, dia telah mendapati puak itu telah sampai kepada 73 sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun fahaman-fahaman baru yang terpecah daripada pecahan-pecahan ini, maka dia masuk di bawah tajuk atau nama yang telah ditentukan di sini. Kalau dia mengatakan manusia inilah yang menentukan masa depan hidup dia, tidak berkait dengan takdir dan sebagainya, maka apapun nama dia, dia pergi kepada fahaman Qadariyah. Apapun bentuk nama dia, kemudian dia menjisimkan Allah Ta'ala,
maka dia masuk dalam kelompok mujassimah. Bubuhlah nama apa sahaja. Al-mujassim ya'budu sanaman. Puak-puak yang menjisimkan Allah Ta'ala, yang mengatakan Allah bertangan, Allah berkaki, Allah duduk, shadow dan sebagainya, itu dikatakan ya'budu sanaman, menyembah berhala. Wal mu'attil, mereka yang menolak sifat Allah Ta'ala. Ya'budu adaman, mereka tidak menyembah apa-apa. Apapun jenama puak dia, maka dia akan kembali kepada puak yang dikatakan sebagai mujassim, iaitu menjisimkan Allah Ta'ala. Sehingga mereka boleh mengatakan Allah Ta'ala itu besar, dan besarnya Allah Ta'ala itu sehingga ketika beliau nak duduk, Allah Ta'ala nak duduk di atas arasnya, maka terpaksa menolak dengan kuat sehingga berbunyilah kursi tempat Allah Ta'ala duduk. Tak ubah seperti memberhalakan Allah Ta'ala dengan mengatakan Allah berjisim. Buktinya apa? Buktinya dia kata ketika bila kita sembahyang, kita menyebutkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Buktinya Allah Maha Besar, nak duduk di atas kursi dia, maka dia lebih besar daripada kursi dia. Ini sifat naqais. Allah Ta'ala mukhalafah lil hawadis. Ini perkataan yang dikatakan al-mujassim ya'budu sanaman. Mereka yang menjisimkan Allah Ta'ala itu hakikatnya menyembah berhala, memberhalakan Allah, bukannya bertangan, berkaki dan sebagainya seperti kita. Akal kita ini berfikir dengan apa yang kita lihat. Sesuatu yang kita tidak nampak, kita tidak mampu memikirkan. Bagaimanakah rupanya detikkan hati, kita tidak nampak. Maka bagaimana kita nak menceritakan rupa dia? Allah Ta'ala bukan pernah dilihat orang. Dan Allah Ta'ala ini pula, dia bukan satu zat yang ada bandingan dengan zat yang lain. Maka manusia tidak dapat membandingkan Allah itu bagaimana rupa dia. Tak sama langsung dengan makhluk dia. Dibuktikan dalam Al-Quran. Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan satu pun daripada makhluk. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bandingannya sesuatu pun dengan Allah Ta'ala. Maka dibandingkan bagaimana? Tangan itu makhluk, kaki itu makhluk. Letaklah jenama apa sahaja fahaman dia kembali kepada fahaman mujassimah. Baik. Maka di sini saya letakkan di situ, iaitu satu naqalan atau nakalan, nukilan atau pindahan yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu daripada kitab Bughyatul Mustarsyidin tentang fahaman Syiah, fahaman Khawarij, fahaman Mu'tazilah, fahaman Murji'ah, fahaman Najariyah, fahaman Jabariyah, fahaman Musyabbihah. Baik, tuan-tuan boleh kira. Fahaman yang pertama namanya fahaman Syiah, melampau memuja Sayyiduna Ali dan menolak kekhilafahan sahabat yang selain beliau, terpecah kepada 22 golongan. 22 golongan fahaman Syiah terpecah. Ini tuan-tuan kita boleh juga lihat dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun yang dikarang oleh Dr. Az-Zahabi, Dr. Husain Az-Zahabi. Dia menceritakan siapakah Syiah, kemudian pecahan-pecahan dalam Syiah tersebut. Maka dia kata Syiah ini yang terlalu memuja Sayyiduna Ali, sehingga meletakkan kedudukan Sayyidina Ali itu lebih tinggi daripada kedudukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga mengatakan para sahabat ada yang munafik, tak boleh pakai dan sebagainya, ada yang kafir. Sehingga mereka meletakkan hadis dalam kitab-kitab rujukan mereka. Dia kata salla Abu Bakrin khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wastanamu mu'allaqun fi unuqih wa innama sujuduhu lahu. Nak hafal tepat-tepat pun tak boleh, tuan, tak ada pahala kan, menghafal hadis yang diriwayat oleh Syiah yang terang-terang mengkafirkan Abu Bakar. Dia kata Abu Bakar bersalat di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan pada masa itu satu patung berhala tergantung di leher Abu Bakar, dan sujudnya Abu Bakar pada masa itu adalah kerana sujud kepada berhala tergantung di leher dia. Dia mengatakan bahawasanya penyembah berhala itu adalah Abu Bakar.
Sehingga dia mengatakan bahawasanya berhala yang ada pada di bumi Mekah itu adalah Abu Bakar dan Umar. Ini tuduhan yang melampau daripada Syiah. Kemuncak daripada kemelampauan mereka itu, mereka membunuh Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman siapa tuan-tuan? Sayyidina Uthman ni menantu Rasulullah. Sayyidina Uthman ni juga seorang yang sangat pemalu. Sangat pemalu Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni juga seorang yang dikatakan dinisbahkan Quran kita Rasam Uthmani dengan nama dia. Dan pada malam kewafatan Sayyidina Uthman, rumahnya dikepung, dia suruh orang yang menjaga rumah dia balik ke rumah. Dia kata pada malam ini, cerita panjang saya ringkaskan, iaitu dia kata pada malam ini adalah malam kematianku. Pulanglah kalian ke rumah. Walaupun kalian menjaga rumah ini, kalian akan terkorban sekali dengan aku. Maka dia kata balik ke rumah. Kau tak jaga aku pun aku mati. Kau jaga aku pun aku mati juga pada malam ini. Baliklah ke rumah semua. Terkorban akhirnya Sayyidina Uthman dan anaknya terkorban pada malam tersebut. Dan pada malam terkorbannya Sayyidina Uthman, beliau dalam keadaan berpuasa dan membaca Al-Quran. Dia kata aku nak mati dalam keadaan membaca Al-Quran dan juga dalam keadaan berpuasa. Sayyidina Uthman masuk, orang nak bunuh dia, dia suruh keluar. Dia kata Rasulullah telah memberitahu aku, pembunuh aku bagaimana keadaan rupa dia. Kamu bukan pembunuh aku, keluar daripada rumah ini. Tapi setelah dia melihat satu orang lain yang masuk, maka Sayyidina Uthman duduk membaca Al-Quran dan menunggu saat kematian dia. Dia kata inilah rupanya lelaki yang diceritakan oleh Rasulullah kepada aku yang akan membunuh aku. Dia akan bunuh aku. Yang kamu berdua ni balik je lah, bukan kamu yang akan membunuh aku. Siapa yang membunuh ini? Ini dikatakan sebagai puak-puak Syiah. Maka mereka sangat memuji Sayyidina Ali sehingga sanggup mereka itu mengkafirkan para sahabat yang besar-besar, bukan sahabat yang kecil-kecil. Kalau istilah orang Islam kata apa? Kalau labai petot, labai kecil lah. Setakat labai kecil memang tak ada masalah, kan? Labai besar tuan-tuan, tu mufti di kabarnya, kan? Tu mufti ni paling besar dalam 19 segi agama dia. Yang itu yang dikutuk lah. Kalau setakat labai kecil mungkin. Tak, ini membunuh sahabat besar, membunuh sahabat yang besar Sayyidina Uthman, dan mengkafirkan sahabat-sahabat yang besar, dan mengecualikan kekafiran itu terhadap beberapa orang sahaja daripada kalangan sahabat. Sehingga kan Abu Hurairah pun dikatakan sebagai kafir, dan mempertikaikan hadis yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah. Dia kata Abu Hurairah beriman dengan Rasulullah selama 5 tahun. Bagaimana sahabat yang lebih senior daripada dia, yang beriman lebih lama daripada dia, tidak meriwayatkan hadis sebanyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan termasuk juga hadis diriwayatkannya itu ketika itu dia masih kufur. Bagaimana dia meriwayatkan hadis ketika itu dia masih kafir? Ini yang dipertikaikan oleh puak-puak Syiah. Kita jangan percaya tuan-tuan. Kitab-kitab Syiah hadis dia lahir bila dihimpunkan. Kitab-kitab hadis kita dihimpunkan selepas daripada kewafatan Rasulullah. Dihimpunkan hadis, kemudian hadis bercampur dengan tafsir. Kemudian dibuatkan kitab-kitab hadis, dia asingkan dengan kitab-kitab tafsir. Dan bertali aruslah pengajian kitab hadis itu sehingga pada hari ini. Namun kitab-kitab hadis Syiah ini dia muncul sekitar ratusan tahun selepas daripada kewafatan Rasulullah. Di mana kitab hadis mereka sebelum daripada itu? Tiba-tiba muncul kitab hadis syarahnya sampai puluh-puluh jilid. Daripada mana datang dia? Ini diragukan. Sangat-sangat diragukan. Nah, dan penghafal-penghafal hadis ini dalam era dia tersebut tidak terkenal. Baik, wallahu alam lah ya. Namun puak-puak Syiah ini mereka terpecah juga kepada 22 golongan. Kemudian puak Khawarij. Puak Khawarij keterlaluan membenci Sayyidina Ali, dan ada juga yang mengkafirkan Sayyidina Ali, terpecah kepada 20 golongan. Mereka yang mengatakan Sayyidina Ali ini dia senyap daripada mengadili mereka yang membunuh Sayyidina Uthman, tidak berhukum dengan menggunakan hukum Allah. Maka puak-puak Khawarij pada masa itu mengkafirkan Sayyidina Ali,
Dengan tuduhan sedemikian, berlakulah pelbagai konflik dan sebagainya. Akhirnya Sayyidina Ali dibunuh. Maka daripada 22 golongan campur 20 golongan, maka semua 42 golongan. Yang ketiga, puak-puak Mu'tazilah, fahaman yang menolak sifat Allah. Manusia yang mengukir takdir tidak boleh melihat Allah di akhirat, pecah kepada 20 golongan. Jumlah semua sekarang 62 golongan. Maka fahaman Mu'tazilah ini yang diasaskan oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha dia keluar daripada majlis Hasan Basri, maka dia digelar dengan nama Mu'tazil, iaitu seorang yang keluar daripada majlis Hasan Basri tadi. Fahaman ini dia menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermakna dia menolak Allah itu kuasa, Allah itu menjadikan sesuatu, Allah itu maha mengetahui, tidak. Cuma bila dikatakan menolak sifat Allah Ta'ala, dia menafikan sifat ma'ani. Maknanya dia mengatakan Allah itu berkuasa dengan zat, bukan dengan sifat. Namun ahli sunnah mengatakan Allah itu kuasa dengan sifat kudrah. Allah itu menjadikan alam ini, menjadikan saya dan tuan-tuan dengan sifat kudrahnya. Namun puak-puak Mu'tazilah mengatakan kudrah Allah itulah yang berkehendak, kudrah itulah yang menjadikan zat itulah yang berkehendak, zat itulah yang menjadikan, zat itulah yang mengetahui tanpa sifat. Itu dikatakan menolak sifat Allah. Puak-puak Mu'tazilah bukan menafikan Allah itu bersifat, Allah itu kuasa, Allah itu mengetahui, Allah itu mendengar, Allah itu melihat, bukan. Cuma dia katakan melihatnya Allah Ta'ala itu bukan dengan sifat basar, iaitu zatnya yang melihat, zatnya yang mendengar, zatnya lah yang berkata-kata. Bukan maknanya Allah berkata-kata dengan sifat kalam, bukan. Allah melihat dengan sifat sama, sifat basar, bukan. Mendengar dengan sifat sama, itu bukan. Ini fahaman Mu'tazilah. Dengan kata menolak sifat ini adalah dia menolak Allah itu berkuasa dengan sifat. Dia kata Allah itu berkuasa dengan zatnya yang berkuasa, bukan dengan perantaraan sifat. Ini kata Mu'tazilah. Kena faham baik-baik, supaya jangan kita kata Mu'tazilah ini dia sampai tidak mengakui Allah Maha berkuasa, Allah Maha melihat, tidak. Cuma dia menafikan sifat je. Dia kata Allah itu berkuasa dengan zatnya diri sendiri, bukan dengan sifat kudrah, bukan dengan sifat iradah, dengan sifat ilmu, sifat hayat, sifat sama, sifat basar, sifat kalam. Kemudian manusia mengukir takdir. Dia kata takdir seseorang itu ditentukan oleh diri dia. Ini biasa kita sebut, kan? Kita kata kita kejayaan kita ini bergantung dengan usaha kita sendiri. Inilah mirip kepada fahaman Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah mengatakan demikian. Adakah kafir hukumnya mereka mengatakan demikian? Tidak menjadi kafir. Karena puak Mu'tazilah ini asalnya adalah nak mentanzihkan Allah Ta'ala, nak mensucikan Allah Ta'ala daripada perkara yang tidak selayaknya bagi Allah. Dia nak kata Allah Ta'ala buat itu semua yang aslah dan salah. Allah buat itu yang baik dan yang terbaik sahaja. Yang tidak terbaik bukan ciptaan Allah. Kegagalan itu baik atau tidak? Tak baik, bukan Allah yang buat. Kekufuran itu baik atau tidak? Tidak baik, bukan Allah yang buat. Maka itu datang daripada hamba. Artinya Allah menjadikan satu keupayaan, yang mana keupayaan itu diletakkan di dalam diri seseorang itu, maka dengan keupayaan ciptaan Tuhan itulah dia menentukan nasib diri dia. Itu kata Mu'tazilah. Maka terlepaslah daripada menisbahkan kegagalan, kekufuran itu kepada Allah secara langsung, tetapi melalui hamba itu sendiri yang membuat pilihan dengan kemampuan yang telah dianugerahkan Allah kepada diri dia. Kita tidak. Kita mengatakan semua itu ketentuan daripada Allah. Namun bagi manusia itu ada usaha ikhtiar dia yang tidak memberi sebarang bekas. Ini tuan-tuan, perincian ini perlu tuan-tuan tengok, pelajari dalam pengajian sifat 20. Daripada sifat kudrah, sifat iradah dan juga sifat ilmu.
Kalau kita mengatakan baru sekarang Allah Ta'ala tahu yang si fulan ini akan gagal, kita menafikan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengatakan bahawasanya ini kehendak manusia yang menentukan kejayaan, bukan kehendak Allah, maka di manakah kehendak Allah? Sepertinya kehendak Allah itu terbatas dengan kehendak manusia. Bila manusia mengkehendaki A dan dia usaha ke arah itu, Allah tidak memiliki sebarang pilihan. Dia mesti memberikan kejayaan itu kepada orang tersebut. Artinya kehendak Allah juga terbatas dan Allah tidak memiliki keilmuan yang mantap sehingga dia tidak mengetahui apakah yang akan berlaku kepada makhluk dia. Itu ahli sunnah mengatakan bahawasanya Allah lah yang menentukan segala-gala. Allah menentukan dengan iradah dia. Ini berbuktikan Al-Quran yang mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kalian, Allah Ta'ala juga yang menjadikan apa yang kalian perbuat. Kemudian ayat yang lain Allah berfirman, dia kata apa? Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Allah yang menjadikan, Allah yang memilihkan takdir, maka lahumul khiyarah. Mereka yang lain itu yang dicipta oleh Allah tidak memiliki sebarang pilihan. Allah dah pilihkan. Allah ketika menjadikan qalam, Allah mengatakan uktub, tulis wahai qalam perkara yang berlaku pada hari ini dan akan datang selama-lamanya, tulis. Termasuk dalam tulisan qalam di Lauh Mahfuz itu adalah nasib kita semua, ditulis dalam Lauh Mahfuz. Baik, maka puak-puak Mu'tazilah ini mengatakan bahawasanya Allah menjadikan kudrah yang dikatakan sebagai kudrah juz'iyah atau kudrah yang diberi ciptakan dan diletakkan dalam diri seseorang itu, maka dengan kudrah itulah dia membuat pilihan, membuat yang baik ke membuat yang buruk. Bila buat yang buruk, nisbah terus kepada si pelaku, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang dilakukan oleh Allah, kesemuanya yang terbaik berlaku. Ini berkait dengan perbuatan ikhtiyariyah, perbuatan yang kita boleh memilih, seperti duduk, seperti berdiri, seperti makan dan minum, itu ikhtiyariyah. Ada perbuatan yang dikatakan idtirariyah, yaitu perbuatan yang kita tidak milik sebarang pilihan. Seperti degupan jantung. Tuan-tuan tidak milik pilihan yang boleh memberhentikan jantung atau suruh dia rehat. Ketika kita tidur, siapa yang meneruskan pergerakan degupan jantung? Adakah kita berkuasa untuk memperlahan, menguatkan tekanan darah kita, kita kuatkan, kita perlahankan? Kita tidak mampu. Yang menjadikan dia tinggi rendah, jantung berdegup kencang ataupun tidak, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikatakan perbuatan idtirariyah yang kita tidak milik pilihan. Tapi perbuatan ikhtiyariyah yang itu yang dibahaskan di sini, yaitu puak-puak Mu'tazilah mengatakan perbuatan yang ikhtiyariyah itu kita milik pilihan dan kita boleh buat pilihan. Maka ini merupakan pandangan Mu'tazilah. Adakah kafir? Tidak menjadi kafir, tidak menjadi kafir. Namun kita kata dia keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Baik. Kemudian di samping itu tidak boleh melihat Allah di akhirat. Dia kata nanti di akhirat pun tidak dapat melihat Allah. Dia kata walaupun ada nas yang terang dan jelas yang menunjukkan bahawasanya melihat Allah secara mantuk, yaitu dalil itu menyebutkan secara jelas, yaitu wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu, di hari kiamat, dia kata muka manusia bercahaya-cahaya. Apa sebab? Kerana melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ahli sunnah mengatakan harus kita melihat Allah Ta'ala di akhirat besok. Kata Mu'tazilah tidak boleh kita melihat Allah. Kenapa tidak boleh? Kerana Allah itu bukan berhubung dengan cahaya, bukan berbentuk. Jadi bila Allah tidak berbentuk, maka bagaimana kita nak lihat? Kalau Allah tidak dihubungkan dengan cahaya, maka bagaimana kita nak lihat? Kerana berhubung dengan cahaya, berbentuk itu merupakan sifat bagi makhluk.
Allah tak sama dengan makhluk, kata Mu'tazilah. Kalau demikian bagaimana mungkin mata makhluk melihat sesuatu yang bukan makhluk? Maka mustahil melihat Allah. Nasnya jelas, ada hadis, ada Al-Quran yang menyebutkan demikian, bahkan ada hadis juga menyebutkan. Maka dikatakan di situ melihat Allah dengan makna melihat nikmat-nikmat Allah, melihat nikmat syurga, melihat apa lagi, bidadari di syurga, melihat istana di syurga, itu nikmat Allah. Maka yang dilihat di akhirat esok itu adalah melihat nikmat Allah, bukan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini kata Mu'tazilah. Dan ada juga orang mengatakan Allah itu bertempat dengan bukti di akhirat besok melihat Allah. Karena mata ini dapat melihat sesuatu yang bertempat. Maka Allah Ta'ala bertempat di hadapan, di belakang, kiri dan kanan, atas dan bawah. Mata melihat sesuatu yang di hadapan, sesuatu di belakang tidak boleh lihat. Artinya Allah bertempat di hadapan kita di akhirat besok, kata satu puak yang lain pula. Dia kata bukti Allah Ta'ala bertempat itu adalah di akhirat besok kita melihat Allah. Ini tuan-tuan, masalah ini saya dah jawab lama dah dalam kita punya kuliah berkenaan dengan melihat Allah. Tidak semestinya di hadapan kita, kerana Nabi kita melihat, dia melihat di belakang dia sebagaimana melihat di hadapan dia. Kita nengok di belakang memang tak nampak. Nabi suruh luruskan saf. Dia kata, aku melihat engkau di belakang sana seperti aku melihat engkau di hadapan ini. Kalaulah kita katakan mata boleh melihat di hadapan sahaja, bagaimana Rasulullah melihat di belakang? Kalau melihat mesti dengan mata kepala, kenapa tanpa mata kepala di belakang Nabi kita boleh dilihat, boleh melihat mereka? Di akhirat begitu juga. Kalaulah Allah boleh jadikan Nabi melihat sahabat di belakangnya, maka tidak mustahil mata makhluk ini Allah boleh jadikan melihat sesuatu yang wajibul wujud, yang tidak berbentuk, yang tidak ada persamaan dengan makhluk, kerana Allah boleh menentukan demikian dan Allah boleh menjadikan. Kalau kita menafikan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kata Allah tak boleh buat melihat dengan tanpa dengan mata. Allah tak boleh buat melihat diri dia yang tidak bertempat. Maka perkataan ini menidakkan kuasa Allah membawa kepada kufur. Jadi iman kita bagaimana? Kita beriman dengan nas yang terang tanpa takwilan, bahawasanya melihat Allah di akhirat itu kita dapat melihat dengan mata kita. Namun bagaimanakah kaifiatnya, serah kepada Allah Ta'ala. Karena kita mengaji dalam Tauhid sifat 20, bahawasanya ada perkara dikatakan sebagai hukum adat, ada hukum akal, ada hukum syarak. Hukum adat iaitu melihat dengan mata di hadapan, itu adat. Namun berlaku sesuatu yang khariqul adah, iaitu mencarikan bagi adat, iaitu Nabi kita melihat seorang di belakang kepala dia. Dan juga Sayyidina Umar pun begitu juga, melihat tentera yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala manusia. Adakah melihat dengan mata pada masa itu? Tidak. Artinya kalau keadaan-keadaan ini dilihat bukan dengan mata, di akhirat besok tuan-tuan Allah boleh jadikan dengan menyalahi adat, dengan bukan melihat dengan mata kepala kita. Wallahu a'lam dengan cara bagaimana, serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pegangan ahli sunnah adalah tetap boleh melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat besok. Pecah Mu'tazilah tadi kepada 20 golongan, 22 campur 20 campur 20, 62. Murji'ah memfatwakan maksiat tidak memberi sebarang kesan jika sudah beriman. Dah beriman tidak memberi kesan lagi dah. Kekufuran dia atau sebarang maksiat dilakukan tidak memberi kesan sebab sudah beriman. Dan kebaikan tidak dibalas jika kafir, pecah kepada 5 golongan. Jadi 62 campur 5, 67. Fahaman Najjariyah, perbuatan manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah. Allah tidak bersifat, lebih kurang macam Mu'tazilah juga. Pecah kepada 3 golongan, 67 tambah 3, 70. Fahaman Jabariyah, berfatwa bahawa manusia adalah majbur, tidak mempunyai sebarang pilihan. Saya dah sebut tadi tuan-tuan, iaitu puak-puak Mu'tazilah, mereka Qadariyah mengatakan bahawasanya manusia ini
dia menentukan nasib diri dia. Satu puak yang lain pula, iaitu mereka mengatakan segala-galanya serah kepada Allah. Allah semata-mata, manusia tidak memiliki sembarang pilihan, tidak boleh, tidak ada langsung daripada manusia. Maka mereka ini akhirnya, puak-puak Jabariyah ini menisbahkan kehendak nafsu mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nak berzina, contoh dia. Zina bila? Minggu depan. Dia kata, kenapa mesti kamu berzina? Dia kata, tak nak buat macam mana, ni takdir. Takdir Tuhan. Nak lawan apa pula? Jabariyah. Asalnya elok, akhirnya membawa kepada maksiat. Kenapa minum mereka? Dia kata takdir Tuhan. Nak lawan apa pula? Kan? Nah, kenapa kamu merompak? Allah tentukan aku merompak. Nak buat macam mana? Tu saya kata, ambil je apa yang napik tuan, kan? Ambil papan kau, rembat ke muka tu. Ni pun takdir juga ni. Kan? Pegang dengan ramai, ambil papan tu lempang ke muka. Kebah ni pun takdir juga ni, terimalah takdir ni. Nak apa takdir ini? 5 takdir, boleh 5 kali. Buat Jabariyah. 70 tambah 1 71. Dan fahaman musyabbihah, memfatwakan Allah Ta'ala bertangan macam makhluk juga, berkaki atau bersifat sebagaimana makhluk. Allah ketawa berdekah-dekah, dan Allah ketawa, Allah senyum dan sebagainya. Dah, Imam Bukhari pun mentakwilkan dengan makna Allah ridha. Allah ridha maknanya Allah ketawa, Allah ridha. Dia kata Allah itu bertangan, yadullah, tangan Allah Ta'ala. Tangan Allah Ta'ala. Maka tangan Allah ini dia kata serupa macam tangan manusia, maka kufur. Allah itu bertangan tak sama dengan tangan manusia, maka itu fasik. Jadi macam mana? Kita kata tangan tersebut ditakwilkan. Maka di sini tuan-tuan, dalam masalah ayat-ayat yang membawa kesamarupaan antara Tuhan dengan makhluk ini, maka di sana perbahasannya dalam masalah fahaman salaf dan fahaman khalaf. Yang ini dua fahaman ini adalah fahaman ahli sunnah. Kata Ibrahim Al-Laqani, wa kullu nasin awhamat tashbiha awilhu awfawid warum tanziha. Setiap nas, sama ada nas itu daripada Al-Quran atau nas itu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa kepada tashbih, penyamarupaan antara Allah dengan makhluk dia. Tangan itu sifat bagi makhluk, kemudian Allah pula bertangan. Berkaki itu sifat bagi makhluk, maka Allah tidak berkaki. Kemudian mata itu sifat bagi makhluk. Kalau kita tengok Al-Quran mengatakan apa dia? Wa kullu man 'alaiha fan. Binasa belaka. Wa yabqa wajhu rabbika, yang kekal wajah Tuhanmu. Maka dia kata Allah itu ada wajah. Maka di sini ayat ini katakan ayat yang mutasyabihat, ayat yang ada kesamarupaan antara Tuhan dengan makhluk. Maka di sana timbullah fahaman salaf dan fahaman khalaf. Yang masalah wujud qidam baqa sampai kaunuhu mutakalliman, sifat kamalat yang ada pada Tuhan dan Allah tidak memiliki sifat naqais, ini ittifaq antara salaf dan juga khalaf. Salaf tidak menafikan Allah wujud. Salaf tidak menafikan Allah itu qidam. Salaf tidak menafikan Allah Ta'ala itu baqa, kekal, tidak akan binasa sampai bila-bila. Khalaf dan salaf tidak menafikan Allah tak sama dengan makhluk. Salaf juga tidak menafikan Allah maha berkuasa, Allah maha berkehendak, Allah maha mengetahui. Khilafnya di mana? Khilafnya dalam masalah ayat mutasyabihat, iaitu awilhu awfawid warum tanziha. Situ, iaitu awilhu, takwilkan sahaja, itu fahaman khalaf. Awfawid, atau serahkan kepada Allah Ta'ala. Maka mereka yang menyerahkan tafsiran itu kepada Allah dikatakan sebagai fahaman salaf, atau dikatakan ahlu tafwid, atau dikatakan sebagai mazhab al-mufawwidah yang menyerahkan segalanya kepada Allah. Baik. Namun
Fahaman khalaf, mereka mengatakan tangan dengan makna kuasa. Allah Maha berkuasa, itu makna yadullah, kuasa Allah mengatasi kuasa mereka. Allah berkaki, semua itu ditakwilkan, iaitu tidak sama dengan makhluk. Sejarah yang panjang. Kenapa datangnya takwil? Itu tuan-tuan boleh tengok ya. Tuan-tuan boleh mengaji dalam ilmu usuluddin. Di masjid ni tuan-tuan ada mengajar tauhid, tuan-tuan kena belajar. Ya. Ini soalan famous di akhirat, di alam barzakh tuan-tuan. Ma rabbuka? Apa sembahanmu? Dah. Ma ni kalau mengaji bahasa Arab, ma ni li ghairi aqil, kepada mereka tidak berakal. Man untuk yang berakal. Oleh kerana yang disembah oleh manusia ini ada yang berbentuk tidak berakal. Menyembah patung, menyembah matahari. Matahari tuan-tuan, saya ingat tak ada akal dah. Matahari ada ke? Pokok, busuk jantan, ada. Tak tahulah wallahu alam macam mana cara berfikirnya manusia sehingga pokok dijadikan sebagai Tuhan, sehingga busuk jantan dijadikan Tuhan. Dalam tu bersarang anak-anak jadikan Tuhan pula. Namun ada juga orang mengatakan yang bukan Islam, dia kata kenapa manusia orang Islam ni marah orang sembah berhala tapi dia sembah Kaabah. Sembah Kaabah, kan? Dia sujud kat Kaabah tu, sembah Kaabah lah tu. Maka kita kata, tuan-tuan cabut Kaabah tu letak dekat New Zealand sekalipun, orang takkan berubah arah kepada Kaabah. Sebab kita tidak menyembah Kaabah. Cabut Kaabah tu letak dekat mereka pun orang takkan pusing menghadap mereka. Semua akan menghadap kiblah yang sama. Itu sebagai batu tanda bahawasanya kita menyembah satu arah. Menyembah Allah arahnya ke mana? Arahnya ke Kaabah. Situ arah dia. Supaya menunjukkan orang Islam dia bersatu hati dia, bersatu fahaman dia. Maka dicabut pun Kaabah tersebut, pindahlah mana-mana sekalipun, orang takkan pindah arah menyembahnya kepada Kaabah. Karena kita tidak menyembah Kaabah. Tapi patung sembahan mereka itu di mana dipindahkan, di situ mereka menyembah. Beza dengan agama Islam. Baik. Maka tadi itu, bila mana mereka tidak mentakwilkan, mereka serah kepada Allah, dikatakan sebagai ahlu tafwid. Ini adalah fahaman salaf. Maka mereka yang mentakwil, ini adalah fahaman khalaf. Bezanya cuma di situ. Pada masalah wujud kidam baqa sampai kaunuhu mutakalliman, mereka tidak berkhilaf tuan-tuan. Ya. Fahaman salaf tidak berkhilaf. Tak ada mereka mengatakan Allah tidak wujud. Mereka tidak mengatakan Allah itu ada permulaan, tidak. Mereka mengatakan Allah itu tidak seperti mana makhluk yang ada waktu lahirnya. Tidak seperti mana alam ini ada waktu dijadikan. Allah itu sedia ada, maka istilahnya adalah Allah bersifat dengan kidam. Ulama tidak menolak. Dan manusia satu hari semakin tua sakit dan mati. Rumah yang cantik akhirnya runtuh. Bangunan yang kukuh dan teguh akhirnya runtuh, digantikan dengan bangunan baru. Allah itu adakah satu masa nanti akan binasa? Tidak sama sekali. Maka dikatakan Allah itu baqa. Namun ada juga di kalangan makhluk Tuhan ini yang tidak binasa, seperti syurga, neraka, khalidina fiha abada. Mereka yang masuk ke syurga Allah Ta'ala itu khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Maka syurga itu kekal. Adakah sama dengan baqa'nya Allah Ta'ala? Mukhalafah lil hawadis. Allah tak sama dengan makhluk dia. Syurga itu bukannya kekal, dikekalkan oleh Allah. Neraka bukannya kekal, dikekalkan oleh Allah. Allah mengkehendaki membinasakan dia, Allah boleh binasakan kerana itu makhluk dia. Syurga pun begitu juga. Maka inilah fahaman ahli sunnah, sama ada salaf ataupun khalaf. Cuma bezanya pada masalah takwil. Itu beza dia. Dan dibukukan pengajian sifat 20 ini oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya. Dan saya ingatkan tuan-tuan, saya tekankan di sini, Allah bukan 20 sifat, bukan 13 sifat, bukan 24 sifat. 20 iaitu sifat yang wajib tu dicampurkan dengan 20 tu kan, kita mengaji biasa tu, tambah lagi 4 iaitu idrak sama takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan, kata sebahagian, tambah 4, 24.
atau 20 sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah 20 atau 13? Tidak sama sekali. Fahaman ahli sunnah, salaf ataupun khalaf berpegang segala sifat kesempurnaan itu, berapa sahaja jumlah dia, 1 juta, 2 juta, 8 juta, 9 bilion, kesemuanya itu ada pada Allah, asalkan dia sifat kesempurnaan. Dan sifat kekurangan tidak ada pada Allah. Cuma ulama kita menghadkan pengajian untuk mengenal Allah itu sekadar 20 sifat sudah memadai untuk kita makrifat kepada Allah, dan sudah cukup menolak sebarang syubhah yang datang. Orang kata yang menjadikan alam ini bukan Allah Ta'ala. Habis siapa yang menjadikan alam ini? Kita berpegang Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala itu wujud dan dia qidam. Dia sebab dia sedia ada, maka alam ni baru, pastilah dia menciptakan. Kalau yang lain daripada itu juga baru, maka kalau demikian apa siapa menciptakan? Nah, jadi kalau dikatakanlah satu Tuhan yang tertentu, maka berlakulah perbahasan, akhirnya sifat 20 juga yang akan mendominasi. Kalah juga. Sebab saya pengalaman bermuzakarah berkenaan dengan fahaman ini, dengan yang bukan Islam, tentang siapakah menjadikan alam. Bahawa sifat 20 sudah memadai. Itulah kita kata sifat 20 ni tuan-tuan, sedikit sebelum kita saya tamat ke 10 minit lagi tuan, ya. Sifat 20 ini kekuatannya adalah pada dalil akli dan dalil nakli. Dalil nakli itu apa dia? Dalil yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Dalil akli, dalil yang berpaksikan kepada akal, yang dipandu, dituntun oleh para ulama kita. Dalil nakli, kalau mereka itu orang Islam, cukup dengan dalil Al-Quran dan hadis. Kalau bukan Islam, bawakanlah Al-Quran dan hadis banyak mana sekalipun dia tak percaya. Bawa akal. Ini kita kata fahaman ahli sunnah sangat tahqiq, sangat halus dan tadqiq. Kalau fahaman orang itu bukan orang Islam, tuan, orang kafir contoh dia, bawakanlah uluhiyah rububiyah, tunjukkanlah dia ni Quran ni sebut ni, dan tak percaya sama Quran. Ni hadis Nabi ada ni, dan tak percaya sama hadis. Tapi kita ahli sunnah dua cara mengenal Allah, dengan menggunakan dalil Al-Quran dan hadis, mengenal Allah dengan akal. Maka sekarang serangan daripada puak yang tidak percayakan Islam bukan dengan menggunakan Quran, serangan dia menggunakan akal, etis, mulhid, tak percaya kepada Allah Ta'ala. Maka mengalahkan dia bukan dengan menggunakan Al-Quran dan hadis, menggunakan akal. Maka kalaulah mengalahkan hujah itu menggunakan akal sudah memadai, maka memperkukuhkan akidah dengan dalil Al-Quran dan sunnah serta akal lebih lagi. Sebab itulah ahli sunnah dia mantap, dia tahqiq, dan orang menolak fahaman yang lain daripada ahli sunnah. Baik. Kemudian dia kata memfatwakan Allah Ta'ala bertangan, kaki atau bersifat sebagaimana makhluk, yang ini taguklah apa jenama sekalipun. Fahaman Sulaimaniyah, fahaman Muhammadiyah, fahaman apa tuan? Utsmaniyah, fahaman Yusriyah. Contoh dia, bukan saya lah, contoh ni. Apa jua fahaman yang mengatakan Allah berjisim, bertangan, berkaki dengan apa nama sekalipun, dia tetap musyabbihah, masuk dalam 72 ni. Maka fahaman musyabbihah ini terpecah menjadi satu golongan je. Tadi 71 tambah satu lagi 72, tambah ahli sunnah wal jamaah, maka semua sekali 73 golongan sebagaimana yang tepat disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pecahlah apa sahaja, buatlah apa sahaja jenama baru, maka tetap dia akan berada di bawah 73 puak yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir tuan-tuan, masa tinggal lagi 5 minit, ya. Baik. Saya nak ambil yang mana satu ni, kesimpulanlah. Tuan-tuan tengok 8.0, ya. Dalam ni tuan-tuan bacalah ke rumah, ya. Daripada baca surat khabar tu kan, baca ni dulu. Lepas tu kan bacalah apa? Utusan kau, berita harian kau, apa baik berita baca kemudian. Ini berita hari kiamat, berita yang menjangkau masa daripada zaman Nabi Adam alaihi salam, sebelum zaman Nabi Adam menjangkau sampai hari kiamat besok. Ini maklumat yang ada dalam ni, ya. Kalau surat khabar, berita semalam tuan-tuan, berita 2 tahun ni belum ada rasa saya dah, ya. Berita lagi 70 tahun pun belum ada lagi depan lagi sampai kiamat belum ada lagi.
Ya, berita semalam ada, berita hari ini mungkin malam punya berlaku, siang tu ada pula berita. Tapi ini tuan-tuan, ya, berita yang menjangkau masa, berentas masa sampai ke alam barzakh besok akan ditanya ma rabbuka, maka ni jawapan di dalam ini, ya. Sebab itu pegang baik-baik, faham baik-baik, ya. Dan kita tidak mudah nanti nak mengkafir-kafirkan orang. Ini ahli sunnah. Ahli sunnah dia punya kaedah yang tersendiri, ada pegangan dia sendiri. Tidak mudah mengkafir, jangan copek menang ngombat orang kafir, ni kafir, itu kafir, ni kafir, itu kafir. Itu bukan fahaman kita. Fahaman Khawarij, dia menghukumkan Sayyidina Ali, dia kata tidak berhukum dan sebagainya, itu fahaman Khawarij, ya. Mudah mengatakan bunuh saja Sayyidina Ali dia sudah menjadi kafir, bunuh saja sahabat dia sudah menjadi kafir. Tak semudah itu. Itu ahli sunnah tidak semudah itu, ya. Tidak semudah itu mengkafir-kafirkan orang. Dan kita sebagai ahli sunnah pun jangan cepat sangat kita mengatakan si fulan telah menjadi kafir. Jangan baik kau tuan-tuan. La yarmi rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaih illa yakun sahibu kadzalik. Tidak harus seorang itu, tidak boleh maksudnya haram seseorang itu melemparkan tuduhan fasik dan kafir kepada saudara dia, melainkan tuduhan itu kembali kepada si penuduh kalau yang dituduh tidak fasik dan tidak kafir. Ini fahaman kita, pegangan kita, pegang baik-baik, ya. Jadi kesimpulan, masa pun dah habis. Betul baca sendirilah kesimpulan ni. Ya, tu dah. Tak apa, saya ambil sikit-sikit lah ya tuan, ya. Dalam ini saya bawakan beberapa saya nakalkan daripada Syekh Izzuddin bin Abdissalam, ya. Dia kata bahawasanya terhimpun dalam akidah Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'ari itu mazhab Asy-Syafi'i, Hanafi, Maliki dan beberapa pengikut Al-Imam Ahmad. Sependapat dengan beliau adalah Abu Amr bin Hajib, ulama mazhab Maliki, Jamaluddin Al-Husairi, ulama mazhab Hanafi. Maksudnya tuan-tuan mudahnya adalah tuan-tuan bermazhablah dengan mazhab fiqh yang mana-mana. Sama ada daripada ulama yang paling senior, Imam Hanafi atau Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka semua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di Malaysia ini, konteks di Malaysia, ya, kita kenali dia adalah dengan pengajian sifat 20. Itu yang paling mudah kita nak kata. Sifat 20. Dan bila fiqahnya bermazhab, tak kisahlah dia mazhab apa. Mazhab Hanafi ke, asal bukan mazhab dan buat sendiri. Mazhab dan rasul namanya. Dan rasul lah dia tak jadi. Ya, sebab itu saya sebutkan juga, kita walau pakar hadis macam mana sekalipun pada zaman ini tidak mampu menandingi kehebatan ulama hadis pada masa dahulu. Setinggi mana pun ijazah yang kita ada, tuan-tuan, ya. Walau hebat mana pun kita ada, tuan-tuan. Contoh dia, saya buat contoh orang, contoh saya, bukan contoh orang lain, contoh saya. Saya mengaji, tuan-tuan, tesis PhD satu, bukankah mengkaji seluruh Al-Quran, tidak. Bukan mengkaji seluruh hadis pun tidak, walaupun PhD-nya Al-Quran dan Sunnah. Tapi saya cuma ambil sedikit berkenaan dengan gabungan antara qiraat dan juga tafsir. Itu sahaja. At-takamulul manhaji baina tafsir wa ilmil qiraat. Itu je saya punya bidang. Kemudian lulus PhD. Kalau bidang hadis, dia mengkaji satu topik yang kecil. Contoh sejauh manakah fahaman penduduk Negeri Sembilan terhadap hadis-hadis dhaif, contoh. Tiba-tiba jadi keluar seorang muhaddis besar dengan kajian seperti itu, munasabah tak munasabah. Tuan-tuan boleh fikirlah. Ulama-ulama hadis tidak ada PhD, tuan-tuan. Tapi kalau tanya dia berapa hafal hadis, contoh Imam Ahmad ibn Hanbal tak banyak hafal hadis, tuan, kan? 1 juta lebih ya. 1 juta lebih sahaja menghafal hadis. Imam Syafi'i, kan, ratusan ribu hadis. Imam Bukhari pun begitu juga, kan? Semua hebat-hebat belakang imam hadis ni. Imam Baihaqi begitu juga. Imam Tirmizi bermazhab Syafi'i. Banyak ulama hadis bermazhab Syafi'i.
Maulana Zakaria Kandahlawi, ulama besar raisul muhaddisin di bumi India. Tuan ya, dia menghafal hadis. Tak dapat dihafal di zaman sekarang ni tuan-tuan. Dia bertariqah dan bermazhab Hanafi, ulama hadis. Kita alahai. Cuba tanya tuan-tuan. Katakanlah ya, ni soalan ni terakhir dah ni. Kata doktor ambil bidang apa? Bidang hadis ke? PhD hadis ke doktor? Berapa ribu hadis doktor hafal? Dari segi dengan sanad dia. Berapa hadis agak-agak? Kalau satu hadis dia kata, saya hafal banyak, saya hafal 2000 hadis. Adakah dengan sanad ke atau lafaz dia ke atau dengan lafaz daripada doktor tapi maksud daripada hadis tadi tu? Saya hafal dengan sanad sekali, contoh dia, atau saya hafal dengan lafaz dia. Sanad hadis ada hafal tak? Kalau sekadar satu hadis tuan-tuan, baik malu je kita ngata kita ahli hadis. Contohlah ya, saya tak kata siapa-siapa ni. Dia kata, saya hafal satu hadis yang paling cair sekali, kullu bid'atin dalalah tu ya. Ke mana pergi kullu bid'atin dalalah? Takkan jadi ahli hadis dengan satu hadis tu ya. Ulama ratusan ribu hadis tak mana. Sehingga dia katakan ulama tak jumpa hadis ni. Saya jumpa. Jadi makna nak ambil yang mana? Ambil saya jumpalah. Allah alam tuan-tuan ya. Kalau boleh kita berpakaian demikian, berpegang dengan demikian, silakanlah. Tapi kita kata bahawasanya kita tidak memiliki kelayakan seperti itu, dan kita menghormati ulama-ulama kita, mereka yang hafal ratusan ribu hadis, yang mana memiliki keilmuan yang sangat tinggi dan kelayakan yang sangat hebat, sehingga boleh mereka itu dinobatkan sebagai pengasas mazhab. Dan segala ulama-ulama hadis, ulama-ulama hebat itu bernaung di bawah mazhab mereka. Tiba-tiba kita nak keluar daripada mazhab, mungkin kita lebih hebat daripada ulama-ulama yang mana tidak berani buat mazhab sendiri, duduk di mazhab yang tertentu. Lebih hebat kita daripada Imam Juwaini, Imam Nawawi, Imam Ghazali, dan apa jualah ulama-ulama yang lain. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan faham maksud saya tak? Maksud saya, kalau ulama sebesar itu, ulama gadang lah, dia boleh berada di mazhab Syafi'i contoh dia, berada di bawah naungan mazhab Hanafi. Kita yang fa'alu tak tahu ni gak-gak, boleh tidak bermazhab? Fikir-fikirkanlah. Dan mazhab itu, mereka bermazhab itu salah satu daripada ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.